Amin. Teruskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada petang hari yang mulia di bulan Sya'ban yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita duduk sejenak berfikir dalam kuliah asar ini untuk kita mentajdidkan iman kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban dan hampir kepada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang penuh dengan keberkatan, yang mana Nabi SAW banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Dan bagi kita umat Islam, perlu untuk meningkatkan ibadat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban ini adalah sebagai intro untuk kita menyambut bulan Ramadan. Kita sudah pastinya mempunyai perancangan, mempunyai persediaan supaya kita menyambut kehadiran bulan Ramadan ini dengan penuh ta'zim, persediaan yang sebaiknya untuk kita meneroka bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadatnya, bacaan Al-Qurannya, sedekahnya, ketaatan dan zikrullah, dan semua sekali lah. Jadi semua ini tidak akan tercapai kalau kita tidak membuat persediaan lebih awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petang ini kita nak sama-sama meneliti sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dan setengah riwayat yang lain, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita tiga perkara sekiranya seseorang itu memilikinya, maka dia pasti akan memiliki kemanisan iman ataupun dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, orang yang redha Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, orang yang redha Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis ini kelihatan mudah untuk kita faham, tetapi ia memerlukan kepada sedikit penghayatan supaya kita dapat merasai kemanisan iman ini. Sebenarnya kita orang-orang yang beriman, yang sudah dilahirkan sebagai seorang Islam, perlu untuk kita menanam perkara ini supaya kita juga akan menikmati dan merasai, mengecapi kemanisan iman ini. Hadis yang seumpama ini juga
yang kita dapat lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara kalau seseorang itu memilikinya, maka dia akan merasai kemanisan iman di dalam hatinya. Dia akan merasai kelazatan dan kemanisan iman itu. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Begitu yang ketiga ialah dia tidak suka untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana dia tidak suka untuk dia dicampak ke dalam api ataupun dicampak ke dalam neraka. Jadi dua hadis ini insya-Allah kita sama-sama meneliti petang ini untuk kita mentajdidkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman." Akan merasai kemanisan iman. Maknanya ini suatu kepastian. Memang akan dapat. Memang akan dirasai oleh seseorang itu. Kemanisan iman di hatinya. Keseronokan beragama. Keindahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dirasai oleh seseorang. Bila mana kita dapat memahami dan menghayati 3 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu Syekh Abdullah Al-Haddad kata dia orang yang sentiasa membaca di waktu pagi dan petang hadis ini diulanginya, maka dia akan merasai kemanisan iman. Itu sunat kita baca di zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pagi dan juga petang. Kita baca. Kita dah petang dah ni, kita boleh baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita cuba teliti makna dan pengertian. Bagaimana kalau kita dapat menghayatinya itu, kita akan merasai kemanisan iman. Cuba tuan-tuan duduk sejenak berfikir. Kita sekarang ni sebagai seorang manusia dan bahkan kita kata kita sebagai seorang Muslim, kenapa kita tidak merasai kemanisan iman sebagaimana yang kita lihat kepada para sahabat Nabi SAW ataupun kepada sahabat-sahabat kita yang mu'allaf yang baru masuk Islam. Kadang-kadang bila kita mendengar cerita-cerita mereka, kita berasa jealous, kita berasa cemburu, kita merasakan yang mereka dapat itu seolah-olah kita tak dapat. Kerana mereka dapat merasai kemanisan iman ini hasil daripada kefahaman dan juga penghayatan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi kata kalau ada 3 ini, kita akan merasai kemanisan iman. Sebab itu para ibu sekalian, cuba kita duduk sejenak berfikir. Nabi kata orang yang redha Allah Tuhan dia, maka dia akan merasai kemanisan iman. Jadi sekarang ni tuan-tuan, bila kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa yang lebih besar bagi kita selain daripada Allah? Allah mendengar rintihan kita. Allah mendengar permohonan kita. Allah bersama dengan kita. Allah memberi pertolongan kepada kita.
Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jadi apa hak yang kita merasakan kita risau? Apa yang kita rasakan yang kita ini takut dalam dunia manusia yang ada? Sedangkan orang itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, istiqamah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan merasai keseronokan dan kelazatan iman ini. Bahkan hasil daripada keimanan ini, tuan-tuan, kita akan merasai kecintaan di hati. Sebab itu dalam hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fih, 3 perkara sesiapa yang ada padanya, wajada halawatal iman, dia akan merasai kemanisan iman. Kalau tadi, hak pertama Nabi kata, orang akan merasai keindahan beriman, hak ni dia akan merasai kemanisan. Orang yang berada di dalam puncak kecintaan kepada Allah. Bukan sekadar kita tahu. Bukan sekadar kita takut. Bukan sekadar kita gurun. Tetapi kita mencintai. Pernah satu malam, seorang wanita khadam bangun bersembahyang. Jadi di dalam sembahyang itu, dia berdoa, kata dia, ya Allah, aku bermohon dengan cinta dan kasih-Mu kepadaku, supaya Engkau mengurniakan kepada aku sekian. Jadi doa dia itu telah didengar oleh majikan dia. Lalu majikan dia kata, kamu berdoa tu salah. Sebab apa? Kata dia, kamu tahu daripada mana Allah sayang kat kamu. Tapi kata dia, berdoalah kepada Allah dengan kita minta sahaja, tanpa kita kata Tuhan sayang, Tuhan tak sayang. Lalu jawab hamba ini, seorang pekerja ini, kata dia, kalaulah Allah ni tidak sayangkan dia, masakan dia jaga untuk bangkit tengah malam, untuk dia beribadat dan bersolat, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian, kata dia, daripada makna Tuhan menyayangi aku supaya aku bangkit untuk berdoa kepada dia, bangkit untuk beribadat kepada dia. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seseorang yang redha dengan Allah, pastinya dia akan mencintai. Pasti dia akan menyukainya. Jadi orang yang cintakan Allah, pastinya akan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyebut, man radiya bil islami dina, sesiapa yang redha Islam sebagai agama, dia juga akan merasai kemanisan iman. Apa maksud dia redha Islam sebagai agama? Iaitu Islam sebagai cara hidup. Beberapa hari lepas, saya dengar seorang mu'allaf dari Indonesia. Bila dia bercerita, sewaktu dia dalam agama lamanya, dia selalu memakai seluar jean yang ketat, baju pun kadang-kadang baju t-shirt, tangan pendek, dan boleh kita katakan seksi lah pakaian dia. Itu ungkapan yang dia beritahu. Jadi bila dia masuk Islam, dia masih mengenakan pakaian yang sama. Sehinggalah dia belajar tentang Islam, dan dia tahu, kata dia, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka cara berpakaian sedemikian. Maka dia terus menukar. Dia terus menukar pakaiannya dengan membeli pakaian-pakaian yang sesuai sebagai seorang muslimah dan bertudung. Bila dia memakai pakaian sedemikian,
kawan-kawan lama menegur dia, kenapa kamu tukar pakaian dengan berpakai tudung dan pakai pakaian gamis, kata dia. Tidak memakai t-shirt dan pakaian-pakaian yang lama. Kata dia, dulu saya tak tahu bahawa inilah pakaian yang Tuhan suka. Jadi sekarang saya tahu bahawa pakaian inilah pakaian yang Tuhan suka. Maka saya suka untuk berpakaian dengan pakaian yang Tuhan suka kepada saya. Saya menganggap perkataan yang sedemikian bukan dibuat-buat untuk diwawancara. Tetapi itu suatu perkataan yang kita tengok spontan, yang dilantunkan daripada mulut orang yang benar-benar merasai bagaimana dia berkelakuan sebagai seorang muslimah walaupun dia baru beriman. Kerana dia merasai betapa indahnya bila dia berkelakuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia reda bahawa itulah agama Islam sebagai anutannya. Maka dia berkelakuan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Maka dia merasakan ia suatu yang sangat indah di dalam kehidupannya. Walaupun rakan sebaya, kawan-kawan mungkin berkata begitu begini, tetapi kita melihat orang yang reda bahawa Islam sebagai agamanya, maka dia akan merasa indah bila dia melaksanakan apa-apa sahaja yang dikatakan agama. Dia akan merasa puas bila mana dia melaksanakan apa yang disuruh. Dia merasa puas bila dapat memelihara apa yang dilarang daripada kita terjerumus ke dalamnya. Maka semua ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, menggambarkan betapa indahnya keimanan bila ia meresap dan menyerap di dalam hati seseorang. Makanya orang yang disebut oleh Nabi SAW memiliki 3 sifat ini, pastinya dia akan menikmati suatu situasi yang sangat indah dan harmoni bila mana dia melaksanakan perintah-perintah agama Islam di dalam kehidupannya. Sebab itu cuba tuan-tuan perhatikan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang mentakzimkan syiar-syiar agama, maka itu tanda ketakwaan yang ada di hati. Bila kita melihat sesuatu itu sebagai suatu syiar agama, kita akan merasai keindahan dan keseronokannya, maka itu tanda ketakwaan ada di hati kita. Apa sahaja urusan agama, kita tahu ini agama, maka hati kita reda, maka kita akan seronok. Sebab itu di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah. Maknanya kita orang Islam mukmin dan mukminah ini, bila ada suatu ketetapan Allah, kita ada keputusan yang lain untuk kita. Mana ada suruhan Allah, kita nak buat hak yang lain daripada yang disuruh oleh Allah. Tidak bolehlah gitu. Ayat ini turun secara khusus kepada Sayyidina Zaid dan juga Zainab. Jadi kisahnya Sayyidina Zaid dan Zainab ini telah diperintahkan oleh Nabi SAW supaya berkahwin. Zaid ini anak yang dibela oleh Nabi. Dia statusnya hamba sebab anak belaan. Sebab Zaid ini telah dijual di pasaran hamba dan dibeli oleh Khadijah dan dijadikan khadam di rumah dia. Zaid waktu tu masih kecil.
Dan Zaid ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sayyidina Zaid ini bila dijual duduk di rumah Nabi, ketika itu Nabi SAW masih muda. Mana kalau kita tengok Nabi berkahwin dengan Khadijah pada usia 20-an itu. Jadi Nabi SAW pada waktu itu masih muda. Dan Zaid duduk di rumah Nabi melihat kehidupan Nabi SAW. Pada masa itu, ayah dia di kampung mencari Zaid ini. Ke sana kemari mencari Zaid. Dan akhirnya mendapat berita bahawa Zaid ini telah dijual di Mekah. Dan telah dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi tak Nabi lagi. Lalu dia datang ke Mekah untuk nak membeli semula anak kesayangannya dan membawa semula ke kampung halaman dia. Jadi bila ayah dan pak saudara dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu ayah dia memberitahu cerita dan keadaan sebenar. Bagaimana Zaid ini diculik, kemudian dijual, sehinggalah dibeli oleh Nabi SAW. Dan dia datang ke Mekah ini bertujuan untuk nak membeli semula Sayyidina Zaid ini. Untuk dibawa pulang semula ke kampung halaman dan hidup bersama keluarga. Lalu Nabi SAW sebagai seorang Nabi rahmat ini, Nabi SAW berkata kepada ayah dia, nak tak saya berikan satu tawaran yang lain yang lebih baik? Ayah dia kata apa dia? Kita panggil Zaid dan kita tanya dia, kalau dia nak balik dengan tuan, tuan boleh ambil Zaid tanpa bayar apa-apa. Tapi kalau Zaid nak duduk dengan saya akan jadikan dia sebagai anak saya sendiri. Ya dia kata, lumayan lah. Tawaran yang sangat adil. Mana dia tak payah bayar. Sebab dia juga merasakan mesti Zaid tak nak duduklah dengan orang. Sebab dihambakan, diperhambakan. Daripada duduk dengan orang, baik balik duduk dengan mak ayah dia. Keluarga dia. Lalu dipanggil Zaid. Kata dia, wahai Zaid, kamu kenal tak ni? Kata dia, kenal, ini ayah saya. Kenal tak orang ni? Kenal, ni pakcik saya. Lalu kata Nabi, Zaid, mereka ni datang untuk nak ambil kamu bawa balik ke kampung halaman bersama dengan mereka. Kalau kamu setuju untuk nak balik, kamu boleh balik dengan mereka tanpa perlu dibayar apa-apa. Kamu boleh balik dengan ayah kamu. Tapi kalau kamu tak nak balik, nak duduk dengan saya, maka kamu ini adalah anak saya, kata Nabi. Lalu Sayyidina Zaid pilih untuk nak duduk dengan Nabi. Kata Zaid, saya nak duduk dengan Tuan. Tak nak balik ke kampung halaman. Ayah dia terkejut, dia kata, ya Zaid, kenapa? Apakah kamu reda untuk hidup sebagai seorang hamba yang hina daripada pulang ke pangkuan keluarga untuk hidup bebas merdeka? Lalu jawab Sayyidina Zaid, kata dia, sesungguhnya apa yang saya lihat pada Nabi Muhammad dan keluarga ini, apa yang tidak ada pada mana-mana keluarga yang lain. Jadi sini kita boleh tengok tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Zaid dalam usia yang kecil ini telah mencintai Nabi SAW. Dan Nabi juga sangat menyayangi Sayyidina Zaid ini. Sebab itu waktu Sayyidina Zaid ini wafat di dalam peperangan Mu'tah, Nabi SAW sedih dengan kematian Sayyidina Zaid ini. Bahkan Nabi juga sangat menyayangi anak kepada Sayyidina Zaid, iaitu Sayyidina Usamah, yang pada usia 17 tahun Nabi telah melantik dia menjadi ketua turus tentera untuk berperang. Di dalam pasukan tersebut ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, tapi dia yang ketua. Tetapi tentera ini tidak dapat dihantar kerana pada masa itu Nabi wafat. Dan Nabi SAW sewaktu menyediakan tentera ini, Nabi memuji Sayyidina Zaid dan memuji Sayyidina Usamah bahawa dia adalah orang yang layak. Bukan kerana dia ni masih usia muda dan budak, maka orang-orang munafikin pakat mengkritik
Nabi lantik untuk berperang, hatta ketua ni orang yang masih budak umur 17 tahun. Tak patut. Tetapi semua sahabat-sahabat yang mencintai Allah dan mencintai Rasul menerima dengan penuh lapang dada apa keputusan yang dibuat oleh Rasulullah. Mereka ikut semua. Sebab itu bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menyiapkan segera tentera Usamah dan dihantar untuk menyelesaikan misinya selepas ia telah dipilih dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadi ayat yang kita baca tadi, sesiapa tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah ini, bila Allah telah memutuskan satu keputusan, dia ada pilihan lain. Jadi maksud ayat ini ialah Nabi suruh Zaid dengan Zainab ni kahwin. Zaid merasa keberatan sebab Zainab bangsawan. Zaid ini hamba. Walaupun dia dari sudut statusnya, dia anak Nabi sebab Nabi dah perakukan dia sebagai anak Nabi sendiri. Jadi Zainab tak boleh terima Zaid. Zaid pun berasa berat nak terima Zainab. Tapi turun ayat ini, tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah ini, bila Nabi dah buat keputusan, dia tak nak terima keputusan Nabi SAW. Maka nak tak nak dua-dua ni berkahwinlah Zaid dengan Zainab. Berkahwin untuk satu tempoh masa. Nampaknya perkahwinan ini tidak berlangsung lama. Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdua ini berpisah. Dan selepas berpisah, Nabi pun berkahwin dengan Zainab. Jadi ulama menjelaskan di sini bahawa ayat ini sebenarnya untuk nak mengingatkan kepada kita tentang pensyariatan di dalam Islam, bahawa anak-anak yang dibela bukan anak biologi kita itu bukan anak kita. Jadi isterinya itu bukanlah suatu yang haram bagi ibu bapa untuk mengahwininya. Sebab orang Arab jahiliah menganggap anak yang kita bela, iaitu anak angkat ini, sama dengan anak kita sendiri, mana isteri dia itu tidak boleh dikahwini sampai bila-bila. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa anak menantu kita itu anak kita sendiri, dah tak boleh kahwin dengan dia dah. Dan kita ini mak dia sampai bila-bila. Jangan kita fikir bahawa anak menantu kita ini anak kita sewaktu dia kahwin dengan anak kita. Bila dah dia tak ada, dah putus hubungan atau matikah salah seorangnya itu, kita anggap bahawa dia dah orang lain. Tak, dia dah anak kita dah. Tak boleh kahwin sampai bila-bila dengan mereka. Jadi dengan sebab itu, kita tengok di sini, orang yang beriman ini, bila mereka memahami makna kebesaran dan keagungan Allah, dia akan merasai kemanisan iman. Bila dia redha dengan semua ajaran Islam dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merasai kemanisan iman. Sebab itu kita tengok nanti kan, bagaimana orang berpuasa dalam keadaan lapar tapi dia merasa gembira. Kalau sembahyang kita tengok sekejap, orang merasai kelazatan sembahyang macam mana. Dan orang merasai kelazatan berpuasa macam mana. Orang merasai kelazatan bermunajat kepada Allah bagaimana. Orang merasai keseronokan berbicara dengan Allah macam mana. Sebab itu sebilangan ulama kata, kalau kita nak berbicara dengan Allah, kita bacalah Al-Quran. Kalau kita nak berbicara dengan Allah, kita bacalah Al-Quran. Itulah bicara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Dan kalau kalau kita nak Tuhan berbicara dengan kita, kita baca Al-Quran. Kalau kita nak berbicara dengan Allah, maka kita banyaklah berdoa kepada Allah. Sebab berdoa itu kita berbicara, kita cakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mendengar doa kita. Sebab Tuhan kata, "Du'uni astajib lakum." Doalah, aku dengar dan aku kabulkan doa. Jadi bila kita nak Tuhan bercakap dengan kita, kita baca Quran. Sebab bila kita baca, semua itu adalah firman-firman Allah. Dan kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok orang-orang yang ahli ibadat, mereka sangat intim dengan doa dan juga dengan Al-Quran. Kerana itulah interaksi mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekarang
kita tahu kita hampir dengan bulan Ramadan. Jadi penghayatan ini perlulah kita benar-benar rasai supaya kita redha Allah itu Tuhan kita dan kita redha Islam itu agama kita dan kita redha Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Jadi kata dalam hadis ini Nabi kata orang-orang yang memiliki tiga ini dia akan merasai kelazatan beriman. Di dalam hadis yang kedua Nabi kata orang yang memiliki tiga perkara yang lain dia juga akan merasai kemanisan iman. Kalau tadi dia merasai kelazatan dan kemanisan iman, maksudnya keseronokan di sebalik keimanan yang dia rasai itu. Dia akan merasai lebih daripada itu lagi. Iaitu orang yang memiliki tiga perkara, iaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Kalau tadi dia redha Allah sebagai Tuhan dia, dia sudah merasai kelazatan beriman. Tetapi orang yang mencintai Allah dan Rasul ini lebih daripada dunia dan juga isinya, bagi dia yang hidup ini hanya untuk Allah. Sebab itu bila kita bersembahyang, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, kita mula bertakbir Allahu Akbar, kita merasai kebesaran Allah. Dan bila kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, aku menghala mukaku ini ke arah Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Kemudian kita melafazkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup matiku, semuanya untuk Allah. Kata Imam Ghazali, ungkapan dan ucapan ini adalah suatu ucapan yang lahir daripada orang yang benar-benar mencintai Allah. Yang mana hatinya itu lebur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita masih lagi kita kata hidup dalam keadaan melupakan Allah, dalam keadaan ucapan kita itu menggambarkan hati kita lebur dalam cinta dan kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersembahyang dalam keadaan sedemikian pastinya dia akan merasai kenikmatan dan kelazatan, keseronokan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu setiap gerak-gerinya dilantuni lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang itulah menguasai hati dan juga kehidupan dia. Nampak? Maka dengan sebab itu Nabi kata orang yang merasai kemanisan iman itu bila mana Allah dan Rasul itu telah dicintainya. Dan hasil daripada kecintaan kepada Allah, istiqamah dalam agama ini, orang akan mendapat kemanisan iman juga bila mana dia mencintai seseorang yang lain kerana Allah. Kita mungkin dapat mencintai seseorang kerana kepentingan-kepentingan dunia. Bahkan kita melihat rukun yang membina keutuhan rumah tangga ini adalah pada kecintaan. Bila hilang kecintaan, maka rumah tangga akan hancur musnah. Maka dengan sebab itu, bagaimana kecintaan ini akan boleh bertahan yang kita melihat sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun kehidupan sebuah rumah tangga boleh bertahan. Cuba tuan-tuan gambarkan bagaimana Rasulullah SAW yang hidup bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha daripada Mekah, berhadapan dengan ujian-ujian. Kita tengok daripada hampir 20 tahun lebih Nabi bersama dengan Khadijah, kan? Kita tengok daripada Nabi kahwin kalau pada usia 25 tahun, kemudian sampailah 40 tahun Nabi jadi Rasul, dah 20 30 tahun lebih. Maknanya Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat
pada lebih kurang tahun yang ke-10 selepas Nabi jadi Rasul. Maknanya kita kata dalam 30 tahun Nabi bersama dengan Khadijah. Nabi mengungkapkan bagaimana kehidupan Nabi dengan Khadijah. Sebuah kehidupan yang sangat-sangat hebat. Perjuangan, pengorbanan, kecintaan yang luar biasa. Sehingga membentuk sebuah keluarga yang sangat indah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kelebihan dan kehebatan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, yang Nabi sebut kepada kita, bila mana kita mencintai seseorang bukan disebabkan oleh unsur-unsur dunia dan material, bahkan kita mencintai seseorang kerana Allah dan Rasulnya, pastinya kita tidak akan kecewa dalam kehidupan. Kita tidak pernah merasa kecewa, menderita disebabkan pengkhianatan sesiapa. Kerana kita mencintai seseorang, bukan kerana material dan tubuh badan atau pemanfaat serta pulangan yang kita harapkan daripada seseorang. Bahkan kita melihat dia sebagai hamba Allah. Kita mencintainya kerana kita mencintai Allah. Kerana itu adalah suruhan Allah. Kerana itu adalah perintah Allah. Maka kita mencintainya kerana Allah. Sebagaimana kawan kita tadi memakai pakaian yang dia merasa seronok dan selesa. Kerana dia tahu bahawa itulah yang Allah suka untuk dia berpakai sebagai seorang muslimah. Maka ini akan mendatangkan suatu kelazatan yang luar biasa. Di saat kita merasai bahawa kita telah melaksanakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita pastinya dapat merasai seseorang yang berada di dalam situasi cinta, bagaimana bila dia dapat mengemukakan sesuatu yang bermakna. Bahkan bagaimana dia akan merasa sangat indah dan puas bila dia telah dapat menyajikan sesuatu yang bermakna kepada orang yang dicintainya. Begitulah si ibadat orang-orang yang cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. So, kemudian hadis yang bahagian yang terakhir di dalam hadis yang kedua, Nabi kata orang yang akan orang akan merasai kemanisan iman itu bila mana dia tidak mahu untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak mahu kembali, tidak mahu untuk dicampakkan ke dalam neraka. Ini masuk di dalam makna orang yang redha Islam sebagai agamanya. Bila dia telah memilih Islam sebagai anutan, bila kita dah tahu kita memilih agama Islam sebagai agama, sepatutnya kita benar-benar faham apa makna iman dan apa makna Islam. Sekiranya ini telah menular menjadi daging darah kita dan kita benar-benar faham tuan-tuan, maka kita tahu bahawa tidak ada apa-apa nilai dunia bagi orang yang beriman ini. Walaupun seberat sayap nyamuk, kita kata tidak ada makna. Kerana kita tengok orang-orang yang beriman ini sebenarnya mereka mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada segala-galanya. Dunia adalah perjalanan kita menuju akhirat sahaja. Dan sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang bercerita tentang tentang syurga dan neraka. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata, di hari akhirat nanti Allah akan bawa seorang yang memang telah menikmati kehidupan dunia dengan penuh kenikmatan di atas dunia. Maksudnya, dia adalah orang yang terkaya di atas dunia. Makan, minum, segala kelazatan, semuanya ada. Tetapi bila diambil orang ini, dicelup ke dalam neraka, sekali dicelup. Lalu Tuhan tanya kepada dia, bagaimanakah nikmat yang kamu rasai dunia dengan azab yang ada di hari akhirat ini? Apakah kamu merasai ada makna nikmat itu? Kata dia, tak ada apa-apa makna. Melihat kepada penderitaan dan azab di hari akhirat, nikmat-nikmat dunia yang kita kecapi ini sudah tidak ada apa-apa lagi dah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah,
sahabat-sahabat gemar nur iman, marilah kita mentajdidkan iman kita. Dengan menghayati hadis Nabi SAW yang kita baca ini, dan kita menjadikan amalan kita tentang di waktu pagi dan petang untuk kita baca paling kurang sekali ataupun 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabba, aku redha Allah ni Tuhan aku. Mana kita rasa seronok bahawa Allah lah Tuhan. Dan kita kena faham, kita kena kenal Allah, kita kena yakin dan bergantung kepada Allah segala-galanya. Orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhan ini, kata Nabi, akan merasai kemanisan iman. Dan orang yang redha Islam ini sebagai agama akan merasai kemanisan iman. Jadi bagaimana kita nak redha Islam sebagai agama kalau kita tak belajar, tuan-tuan? Sebab itu Islam ini bila dia masuk ke dalam hati seseorang, seseorang itu tidak akan diam. Bahkan dia akan menggelupah. Orang kata bersegera mencari apa-apa sebab yang boleh mendatangkan pengetahuan dan makrifahnya tentang Tuhan. Sebab itu Tuhan kata, Iqra', bacalah. Sebab tidak mungkin kita berada di dalam kejahilan di saat kita mengenali dan mencintai Tuhan. Begitulah juga kita tidak mungkin redha Islam sebagai agama dalam keadaan kita jahil. Bila mana kita mengetahui Islam, cara hidupnya, maka pastinya kita akan merasakan bahawa Islam dengan segala suruhan, larangan, aturan-aturan kehidupan ini adalah merupakan suatu yang sangat murni, suatu yang sangat indah, suatu yang sangat sempurna bagi kita umat manusia. Begitulah juga dengan orang yang redha Nabi sebagai Rasul dan utusan Allah. Pastinya orang yang mencintai Allah. Kalau Sayyidina Zaid kanak-kanak tidak boleh berpisah dengan Nabi, bagaimana kita tengok orang-orang dewasa? Kita tengok para sahabat Nabi, tuan-tuan. Bila mana mereka berasa pada usia mereka ini sudah lanjut, mereka merasai mereka akan berpisah dengan Nabi. Dan ini mereka rasa takut dan bimbang. Tapi perpisahan itu pastinya akan berlaku sama ada mereka mati dahulu ataupun Nabi SAW akan meninggalkan mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sekiranya kita berpisah dengan kematian, apakah kita akan bertemu semula? Apakah kita boleh bersua lagi, wahai Rasulullah? Cuba tuan-tuan gambarkan. Semua ini pertanyaan yang menggambarkan betapa akrabnya mereka dengan Nabi SAW. Maka rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman ini diberikan jawapan kepada mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul." Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mana orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, orang yang redha Rasul sebagai Nabi utusan Allah kepadanya, maka dia akan bersama dengan para anbiya ini di hari akhirat nanti. Dan mereka bersama dengan para siddiqin yang mengikuti para nabi ini, para syuhada dan juga para salihin. Dan mereka akan mendampingi dan menemani mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kaum ibu sekalian, mengingatkan kita suatu gambaran yang sangat harmoni. Suatu jawapan yang mengiyakan harapan para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka bersama dengan Nabi dalam keadaan yang sangat harmoni dan juga penuh dengan orang kata keindahan, kemanisan dan keseronokan. Dan mereka dipisahkan daripada Nabi SAW dengan kematian. Tetapi mereka sebenarnya yakin bahawa kematian tidak memisahkan mereka dari Nabi. Bahkan jawapan Allah itu memberikan kepada mereka suatu jawapan lengkap.
bahawa mereka akan bersama dengan Nabi. Sebab itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, di saat beliau hampir meninggal, dalam keadaan dia sudah nazak, dia membuka mata dan memberitahu kepada keluarganya, kata dia, "Ghadan alqa Muhammadan wa sahbah." Esok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Bahkan dia merasakan gembira kematiannya kerana dia sudah tidak tahan untuk melepaskan kerinduan kepada Nabi di saat dia telah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kemanisan iman, memurniakan kepada kita kemanisan iman dengan kita menyambut kehadiran bulan Sya'ban yang penuh keberkatan ini dan juga menyambut kehadiran bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di dalam bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ini dan juga melanjutkan usia kita sehingga kita dapat untuk sama-sama beribadat di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dua hadis ini dapat kita faham dan dapat kita hayati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu hadis yang pertama kita sebut tadi, akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhan, orang yang redha Islam sebagai agama, orang yang redha Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan Nabinya. Dan kita bacalah doa ini di waktu pagi dan petang supaya kita mendapat kemanisan iman sebagaimana wasiat Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam buku dia Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kata dia, orang yang membaca doa ini di waktu pagi dan petang akan merasai kemanisan iman, iaitu raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ataupun wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dua-dua boleh. Kemudian Nabi juga mengingatkan kita bukan sekadar merasai kemanisan iman, merasai kelazatan iman, bahkan kita juga akan merasai kemanisan dan kelazatan beriman di saat kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Begitu juga bila mana kita mencintai saudara-saudara kita yang Islam ini, kita cintainya kerana Allah, bukan kerana kepentingan material dan juga harapan-harapan yang kita harapkan daripada mereka. Dan yang ketiga, kita juga gembira dengan keimanan sehingga kita tidak suka lagi untuk terjebak dengan apa sahaja yang boleh membawa kepada kekufuran. Jadi dengan sebab itu kita tengok, kerana itulah kita akan mencari hak yang halal apa dia, yang haram apa dia supaya kita jauhi, hak yang halal supaya kita dapat laksanakan, hak yang disuruh apa dia, hak yang dilarang apa dia, supaya kita dapat laksanakan suruhan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila semua ini ada di hati kita dan kita sentiasa bertanya apa yang Tuhan suruh kita nak buat, apa yang Tuhan larang kita nak jauhi, maka orang-orang ini pastinya akan merasai keindahan beriman, keseronokan beragama, dan pastinya kita menjadi orang yang benar-benar berguna di dalam kehidupan dunia ini. Sekiranya kita menoleh ke belakang melihat manusia yang lalai dan lara, orang yang tidak tahu agama, orang yang hidup berpoya-poya, kita melihat mereka seronok, tetapi pada hakikatnya mereka hidup menderita. Mereka tidak tahu makna kebahagiaan. Mereka tidak tahu makna keindahan di dalam kehidupan. Bahkan penderitaan ini mereka tidak berupaya untuk ungkapkan kepada kita. Jadi dengan sebab itu, berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-samalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah. Dan saya rasa kita berhenti setakat itu saja. Dah pukul 6.15 dah tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima
amal-amal soleh kita dan menjadikan segala usaha-usaha baik gemar nur iman ini sebagai satu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon maaf segala sepanjang penyampaian ini terdapat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan di dalam percakapan dan kelemahan dalam penyampaian. Itu adalah kelemahan daripada saya. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga hadis yang kita baca ini dapat kita hayati dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita untuk dijadikan panduan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Boleh buka soalan ke Ustaz? Sila mana-mana yang kita boleh. Jemaah yang ingin mengajukan soalan. Tentang tajdid iman, tentang mengenai dengan kemanisan iman. Iaitu 3 perkara, iaitu redha Allah sebagai Tuhannya, redha Islam sebagai agamanya, dan redha Nabi Muhammad sebagai utusannya. Betul tak Ustaz? Ya. Dan justru itu eloklah kita amalkan doa ini, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ingatlah tu. Kalau tidak ada soalan, jadi kita tutuplah. Ustaz pun nak pergi solat ni, nak pergi jadi imam ni kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathiran jazak kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, tim AJK Gema Nur Iman dan para jemaah kita ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gema Nur Iman pada petang ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan sebelum berlabuhnya kuliah petang ini, izinkan saya untuk mewawarkan kuliah pada waktu maghrib dan isyak. Iaitu pada pukul 8, kita ada Ustaz Abdullah bin Tuda. Dan pada pukul 9 suku, kita ada Ustazah Afzan. Sekali lagi dengan ucapan tinggi-tinggi terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.